Okay, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umur uqdatan min lisanina yafqahu qawlana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ini kita uh, tengok yang kita tinggalkan semalam semalam kita dah masuk verb. Okay, so verb ni dia dia buka the whole new world lah dalam bahasa Arab. Kita isim, kita perkemaskan, kita ada 4 attributes tu. Jadi kita boleh buka apa nama the whole new bab pasal fi'il. Fi'il verb dalam bahasa Arab dia ada tiga jenis, 3 kategori. Okay, past tense ataupun preferably past tense fi'il madin, and then fi'il mudhari' dia ni preferably kita kata imperfect tense lah sebab bila dia masuk past tense, present tense, dia termasuk juga bila dia sebut benda yang present tense, fi'il mudhari' ni termasuk present and future. Lepas tu untuk future dia ada partikel lah untuk mengeksklusifkan dia kepada future saja. So dia ada fi'il mudhari', lagi satu dia ada fi'il amar. Semua benda ni kita memang guna hari-hari, kita cakap hari-hari. Bila kita kata Masya Allah, okay? Ma, itu kita dah belajar ma. Bila kita dah belajar ma kan, ma tu translate kepada apa? Ma ni sebenarnya dia banyak makna. Dia salah satu maknanya apa? Kalau apa? From what dia translate kepada dua ni. Salah satu daripada makna dia. Dia ada banyak makna, banyak kegunaan. So ini so lepas tu kita kata Masya. Masya. Okay. Dia jadi panjang sebab hamzah. Masya. Sya'a. Masya'a. Allahu. Okay. So yang ni memang ini fi'al lah ni. Ini fi'alun. Fi'alun madin. Okay. Dia punya proper penuh dia macam tu. Fi'alun. Jadi kita sebut fi'al. Kita wakaf. Maknanya yang ni kita sukunkan lah. Jadi fi'al. Bila benda yang sukun dekat ujung ni kita tak sebut, kita tak bariskan lah. Maknanya fi'al. Kita masukkan ke makras dia je. Fi'al. Jadi fi'alun, fi'al. Okay. Fi'alun dengan baris, fi'al dengan wakaf, dengan sukun. Okay. Ini. Lepas tu Allahu. Masya Allah. Ni fi'al. Maknanya apa? Siapa dapat agak? Bahasa Inggeris lah senang. He will. Apa yang dia dah kehendaki. Jadilah. Jadi bila benda, kita tengok benda-benda yang berlaku. So, baik ke buruk ke, kita kata Masya Allah. Itulah yang Allah dah kehendaki. Berlaku, so jadilah. So yang ni, lafazul jalalah. Okay. Fa'il. By the way, bila kita point to nama Allah ni, kan, kita preferably kita cakap
Ni lafazul jalalah lah untuk kalimat Allah. Lafazul jalalah maknanya lafaz untuk Allah. Ni fa'il. So lafazul jalalah dekat sini sebagai fa'il. Dia pelaku dua, dia dua. Ni pelaku. Okey. Okey, fa'il dia mesti marfu'. Dia mesti marfu'. Fa'il dia mesti marfu'. Ini ada baris. So dengan baris dhammah So ma. Whatever Allah will. Past tense. Ya. Okey. So macam doa macam kita dengar orang sakit kita kata dia syafahullah. Kita dengar berita orang sakit kita pun doa syafahullah. Yang tu translate kan walaupun perkataan dia dalam madhi kan, tapi kita berharap. Bila kita berharap maknanya kita doa. Jadi kita kata translate macam syafa. Dia pakai ya ni. Syafahu. Syafa. Ni, okey. Okey, ni kalau ini dalam bentuk fi'il madhi ni. Syafallah. Allah yang telah menyembuhkan. Jadi kita gantikan dengan ganti nama lah. Kalau orang tu ada depan kita, kita kata syafakallah. Kalau perempuan, syafakillah. Kallah, killah jadi nipis. Syafakallah. Yang maknanya semoga. Jadi bila doa kita letak translate sebagai semoga Allah menyembuhkan kamu. Tapi ini dalam bentuk past tense. Okay, kalau kita dengar je kita nak doa untuk dia, kita kata syafahullah. Kalau perempuan syafahallah. Kalau dua orang sakit syafahumallah. Syafahumallah. Kalau ramai syafahumullah. Ini ada sukun, pertemuan dua sukun dengan alif lam ni, jadi yang ni ambil syafahumullah. Ramai sakit. Okey. Jadi kita punya wish maknanya kita doa lah. Bila orang Muslim ni bila dia wish maknanya dia ada kehendak. Kita ni kita jadikan sebagai doa yang ditujukan kepada Allah. Okey. Alright. So sama juga dengan insya-Allah. Insya'a. Ambil balik sebab ini common sangat. Orang boleh sebut je dia tak faham. Ini kita belum belajar lagi. In ni maknanya jika, if. Ataupun kalau lah. Kalau atau jika. Ataupun ada yang kata jikalau. In. Sya'a. Sama dengan perkataan dengan Masya Allah tu. InsyaAllah. Insya'a. Okay, he will. Ini past tense. InsyaAllah. Maknanya apa-apa yang tindakan qadar yang Allah ni kita past tense. Sebab benda ni semua dah decide. So kita pakai past tense. InsyaAllahu. Sama dengan Masya Allah tadi. InsyaAllahu. So, lafazul jalalah sebagai fa'il. Pelaku. Fa'il. Sya'a ni dia fi'lun madin. Fi'lun madhi. Fi'lun madhi. Okey. Dia madin dia pakai special sikit. Dia baris bawah. Dia ada reason kenapa dia. Dia sebenarnya marfu' tapi dia dalam baris bawah. Ada explanation dia lah. Nanti kita sampai kat situ. Jadi fi'lun madin. Kalau kita ambil tambah al jadi alma ya ni akan datang balik.
Ya yang influence jadi kasrah dia tambah balik. Jadi fi'lun madhi. Okey, cuba sedikit. Alright? Okay. So insya-Allah ni sebab bila kita intend nak buat something dan kita memang berharap benda tu jadi, kan? But Allah wills, ya. Jadi kita berharap benda tu jadi. So kita betul-betul nak benda tu jadi. Jadi kita berharap kepada Allah yang Allah memang dah will, Allah dah memang kehendakkan benda tu jadilah. Jadi kita kata insya-Allah. Okey. Memang dalam Al-Quran surah Al-Kahfi memang Allah tegur Nabi sebab dia janji nak bawa berita daripada wahyu. Sebulan dia tunggu. Sebab apa dia lupa cakap insya-Allah aja. Jadi benda tu maknanya besarlah untuk orang yang faham. Okey. So kita balik kepada nota kita ni. Past tense Okay, past tense verb. Fi'lul al-madhi. Dia ada alif lam, jadi ya tu datang. Kalau tidak dia madhin. Madhin. Okey, al-fi'lul madhi. Okey. Translation dia verb lah. Verb ataupun action. Dalam bahasa Malaysia ni apa kata kerja. Perbuatan, kata kerja. Fi'il. Jadi fi'lun sebut cara biasanya fi'il. Fi'il. Fi'. Ain tu kena, ain dalam bahasa Arab ni very strong. Fi'il. Fi'il. Jadi bila dia tendang ke lam tu, kan ain tu memang dominan lah. Fi'il. Okay. And then the doer ataupun the subject. Subject is the doer. Ataupun pelaku. Orang yang buat benda tu. Pelaku dia fa'il. Even though benda tu apa benda-benda batu ke kayu ke apa semua. Okay, bila dia pecah, kita kata yang pecah tu batu, maknanya batu tu lah pelaku. Pelaku. So, past tense dia, ini sebutan dalam nakirah. Nakirah. Madin. Madin. Okay. So, al-fi'lu al-madhi ni dalam bentuk adjektif. So, al-madhi ni adjektif. So, yang ni dia nak ni man'ud dia. Al-fi'lu ni. So, dua-dua sekena sama dia keempat-empat attributes tu. Al-fi'lu ni dia marfu'. So yang ni sebenarnya dalam bentuk marfu'. Sebab tapi influence dia ya ni nampak macam dia baris bawah. Jadi dia ada nanti bila kita sampai kat sini influence ya dekat ujung tu yang jadikan mudhari' dia jadi madin baris bawah. Lepas tu dia punya mudhari'. Okay, tak dia punya apa ni? Yang nakirah dia jadi madin, dia macam majrur tapi dia sebenarnya marfu'. State of marfu'. Okay, sebab ada dia punya influence daripada ya dalam perkataan asal dia. So base form ni dia pakai huwa untuk huwa. Kharaja macam sini, filah kharaja di bawah. Daripada kharaja ni jadi kita extend lah. Kharaja. Lepas tu apa lagi? Kharajat. Jom kita latihkan. Apa nama kharaja? Cuba try. Kharaja. Untuk huwa, kharaja. Okay, untuk umma. Kharaja ada alif. Kita lihat. Okay, cuba try lah. Apa nama extend untuk all the 14 all the 14 domir. Domair, 14 domair. Domair tu dalam bentuk jamak. So Kharaja. Umma kharaja ada alif. Kalau kharaju ada alif. Lepas tu hiya kharajat
Okay. So yang ni khoroja Huma, tambah alif ya. Khorojata, Okay. lepas tu Khorojatna, Khoroja. Okay. Huna Khorojatna, Ini khoro. Okay. Khoroju. Okay, Khorojna, sorry, Khorojna. Khoroju. Okay. Khoroju. Wow. Wow. Jadi bila ada wow tu yang bertukar baris tu. Lepas tu ini Ada alif. alif, Alif ni dipanggil alif of protection. Dia cuma ada kat situ untuk function dalam tulisan. Khorojat bila masuk ke muannas. Rojat. Okey, bila masuk ke muannas. Rojata. Muannas ni ta ini yang Alif. ta ni ta sukun. Bila masuk muannas dia kena ubah. Khorojat. Khorojata. Ini sebab kita huma ni walaupun sama. Huma ni walaupun sama, kalau dalam kita tengok yang bila buat mudah wilayah kan. Dia sama je, tak berubah. Tapi kalau dalam fi'il dia ambil ta yang ta ni dulu kan. Lepas tu ta ni tambah alif. Jadi khorojata. Rojata. Bila masuk muannas dia dah ramai, dia ubah struktur sikit lah. Jadi yang jim ni dia dapat baris sukun daripada fathah kepada baris sukun. Jadi kharaj dia qalqalah ni. Kharaj dia ambil nun. Nun ni yang represent hunna. Kharajna. Nun ni yang represent hunna. So kita tengok yang ni ta ni represent seorang perempuan, muannas. Yang ni ta alif ni represent dua orang perempuan. Yang ni nun ni yang represent muannas jamak. Okey, yang ni bila dah ubahkan ni, so yang lain kena follow lah. So yang yang bawah-bawah dia kena follow lah. Kena follow lah dengan kharaj dengan sukun juga. Dengan sukun juga. So ka untuk dia jadi jar, dia pakai ka kan. So bila masuk ke dalam fi'il, dia ambil ta. Kharaj ta. Kharaj ta. Khorojtuma, Kharajta, kharajkuma. Khorojtum. Kharaj. Ini slow-slow. Kharajtuma. Kharajtuma. Yang ni mudah lah. Dia jadi mudah lah lepas tu. Lepas pada lepas pada muannas jamak tu, dia tukarkan huruf ketiga dapat sukun. Lepas tu yang lain-lain tu just follow dengan mudah lah. Kharaj. Antum dia ambil tum dia. Kharaj tum. So yang ni sukun kharaj tum. Okay, anything yang ending dengan sukun bila dia bertemu alif lam nanti dia kena ambil baris dhammah. Kharaj tum. Untuk ta ni dia ambil baris bawah. Jadi kharajta, kharajtuma, kharajtum. Yang ni kharajti, kharajtuma, kharajtum. Kalau dia tak ada baris,
bila sampai kepada ni, baru bila sampai kepada ya, ya mutakallim, dia ambil tu so dia guna ta ti tu lah. Okay. Kharajti, sama je kharajtuma, kharajtuma, kharajtunna, kharajtuma, kharajtunna, kharajtunna, tunna, dia ambil yang ta ni, ujung dia ya, tunna. Dia dengan syaddah. Dia dengan syaddah. Kharajtunna. Okey. Masuk kepada ya. ana kharajtu, Okey. So yang untuk ya mutakallim memang untuk diri sendiri memang kita treat special lah kan. Jadi kharajtu, kharajtu tu ta saja. Ta. Okey, kharajtu. Kharajtu. kharajna, Kharajna. Nahnu kharajna. Okey, so yang ni okey. Structure dia na ni pelaku lah. Structure dia yang ujung-ujung ni pelaku dia lah. So yang ini ganti nama untuk pelaku ta ni untuk pelaku, tunna pelaku, tuma pelaku, kharajti pelaku untuk muannas. So untuk huwa kharaja ni asal. So he kita translatekan sebagai he left. He dah built in dalam tu. So dia tak perlu dikeluarkan, dia asal. Kharaja. So bila masuk dia ambil baris kharaja, okey. Kharaja dia ambil alif kan untuk dia punya ni. Okey, cuma home bila ramai kharaju. Kharaju. So dia ambil baris dhammah dengan waw, Waw ni waw mat. Kharaju. Lepas tu dia ada alif. Alif of protection. Dia nak protect dia daripada ni. Nanti kita tengok contoh kenapa alif tu memang perlu dalam tulisan tapi tak ada dalam sebutan. Kharaju. Okay. Dapat basic ni. So third person masculine singular. Ini dia punya base. Ini dia punya base dia, third person masculine singular. Ataupun Arab kata apa? Arab kata apa ni? Mufrad, muzakkar, mufrad, dia muzakkar, mufrad singular, muzakkar masculine. Ghaib, muzakkar, mufrad, ghaib. Ghaib maknanya third person. Ghaib. Okay. Okay, then lepas tu just extend je lah. So kita jumpa mana-mana words. Macam kafaru dalam Quran banyak kan. Kafaru. Dia tengok. Kafaru. Kaf. kafir. Okey. Ini verb ni. Bukan orang. Ini verb. Kafa. Kita jumpa banyak kafa. Ru. Ada waw. Ada. Okay. Kafaru, nampak? Ini verb.
Kita tak boleh kata ni orang kafir. Ini verb eh. Orang yang mendahulu. So yang ini kalau translation English they deny. So kena sebut mereka mendustakan. Mereka mendustakan. Kafaru ni mana dia punya asal makna dia menyembunyikan kebenaran. Maknanya deny lah. Disobey person. Bukan disobey. Menyembunyikan kebenaran. The truth. Menyembunyikan kebenaran. Dia macam asal perkataan dia, farmer, petani, kan? Dia ambil biji benih. Dia korek lubang, dia letakkan benih tu dalam tu, lepas tu dia tutup dengan tanah. Maknanya apa? Benih tu tak nampak lah. Okay. So imagine tu dia punya apa nama? Okay, ambil contohnya, benih tu sebagai kebenaran, walaupun dia timbul dengan tanah tu, kan, kebenaran tu akan keluar juga. Jadi benih tu akan bercambah dan tumbuh, akan nampak juga akhir-akhirnya. So yang ini, this makna perkataan kafaru, maknanya they deny. Ini untuk apa? Ini untuk home. Yang ini untuk home. Bila kita jumpa untuk home, so kita extend lah. Kan? So asal dia kafara. Kafara untuk rumah, kafaru untuk home. Kafarat. She denied. She denied. Ataupun dia menyembunyikan kebenaran. She denied. Kafarat. Kafarota. Kafarna. Lepas tu kafarta, kafartuma, kafartum. Untuk antara tuma antum. Kafartum. Lepas tu anti dan tuma antum, kafarti, kafartuma, kafartum, kafartunna. Okay, untuk ana kafartu, untuk kami kafarna. So kita tak termasuklah dalam golongan yang okay. So daripada sini, daripada kafara, dia akan jadi noun. Dia nak jadikan dekat noun dia senang aja. Okay. Dia tadi base dia kafara. Kafara. Tukar baris je. Jadi kufrun. Kufrun maknanya dalam bentuk nakirah orang yang ni bukan orang yang, sebab ni noun yang menyata denial. Kufrun. Yang ni disukunkan. Yang ni dalam bentuk nakirah asalnya, bila asal default noun dia akan dalam bentuk nakirah. Kufrun. Dia tukar baris daripada kafara kepada noun kepada bentuk noun. Ini advance lah, tapi bagi indication sikit. Kufrun. Okay. So nak kata orang yang buat benda tu, buat kerja tu, kan? Tadi kalau kita nampak fa'il, dia fa'il kan. So yang ni kita cuma letak, tengok dia punya base. Kafara. Okay. Orang yang buat kerja tu apa? Dia kafirun. Ini untuk seorang. Kafirun. Kita tambah alif kan? Tambah alif untuk fa'il, pelaku. Ini pelaku untuk action, untuk verb kafara. Pelaku untuk verb kufrun. Jadi kafir ini untuk seorang. Bila ramai, kafir tambah waw.
Kafirun. Jadi Kafirun. kafirun. Okey. Kafirun. Kafirun. Dua harakat ya. Nampak. So ini okey. So ini okey, sebab lupa nak tulis apa ni. Fi'il dia kafara. Ini dalam bentuk noun ya, sebab dia dah ada tanwin. Okey. Ini pelaku dia. Kafirun. Dalam bentuk jamak. Kafirun. Bentuk jamak dia cuma tambah waw nun ya. Daripada tanwin ni tadi. Dia tanwin ni untuk nakirah, mufrad ya, untuk seorang, marfu'. Okey. Lepas tu nak jadikan jamak dia senang, dia bawa waw nun datang sini. Kafirun. Okey, So kebanyakannya macam itulah. Kebanyakannya macam itulah. Structure apa kataan dalam bahasa Arab. Kharaja. Kalau dalam tabligh biasanya orang kata khuruj, maknanya keluarlah. Sebab ni kharaja ni maknanya he left, maknanya ataupun he went out. Jadi orang keluar tu sekarang dia dah guna, dulu kata keluar je lah, keluar 30 hari, 40 hari. So sekarang ni diorang guna canggih sikit lah, khuruj. Khuruj maknanya keluar lah, as a noun. Nampak lah? Okay, so introduction. Apa yang akan kita jumpa dalam fi'il. Boleh je? Boleh je? Kepo macam mana kepo? Sebab fi'il is a serious matter. Apa dia? Slow Boleh baca mudah-mudahan. Okey. Alhamdulillah boleh. Okey. Kenapa suara audio? Okey, kita tengok apa ni slide So ini definition dia, definition untuk all that happening dalam fi'il madhi. Dia ada fi'il, the verb tu sendiri. Lepas tu dia ada fa'il. So untuk huwa as the base kharaja, dia punya fa'il dia memang dah ada dalam tu. Dia panggil fa'il tu hidden. Hidden, mustatir ni maknanya hidden lah, mustatir. Dah tersembunyi dalam tu. Fa'il dia memang dah built in dalam ni. Sebab dia base, sebab dia base, dia asal daripada kharaja. Okey, lepas tu ini kenapa kita gunakan ni fa'ala sebagai dia punya placeholder. Faham? Placeholder. Kalau orang dalam komputer dia pakai placeholder lah. Tempat nak letak. Yang ni dia explain Okey. Kita kata fa kalimah, ain kalimah, lam kalimah. English pakai first radical, second radical, third radical. Maknanya dalam banyak-banyak verb dalam bahasa Arab, banyak verb dia cuma 3 huruf saja. 3 huruf banyak verb ni. Sekurang-kurangnya 3 dan 3 ni yang banyak. Faham? 3 huruf yang banyak. Dia panggil fi'il sulasi, maknanya 3 huruf yang banyak. Dia ada 4 macam was-was, wasa-wasa, yang tu ada 4, tu rubai. Kita tak sampai ke situ. Kita banyak fi'il verb dalam bahasa Arab dia guna 3 huruf saja. So 3 huruf ni dia gunakan fa'ala. Fa'ala ni maknanya he did. Perbuatan. He did. Dia dah buat. Fa'ala. Okey, fa'ala. Jadi fi'lun
Fi'lun is the noun. Perbuatan. Fi'lun is the noun. Fa'ala maknanya he did. The doer is a fa'il. Macam kita tengok sebelum ni, the doer is a fa'il. Doer is a fa'il. Ditambah alif je untuk menyatakan doer. Fi'lun is the noun. Bawa meaning verb ataupun bawa meaning action. Fa'il is the doer. And bila dalam ayat, the doer is the subject of the sentence. Okay, so untuk fi'il madhi, dia bermula dengan 3 huruf. Banyak verb, kebanyakannya 80-90% guna 3 huruf saja as a base. Untuk he, untuk huwa. So fa'ala ni bila dia gunakan sebagai placeholder untuk kita explain. Kita sebagai placeholder untuk explain fi'il yang lain. Okay, so kita ambil contoh sini, kharaja. Berjadi dengan kharaja. So kharaja fa'il. Okay, kharaja. Okay, fa ni dipanggil fa kalimah. Bahasa ini istilah grammar Arab, dipanggil fa kalimah, ain kalimah, lam kalimah. English guna radical, first radical, second radical, third radical. So bila tengok lecture dalam YouTube ke mana-mana daripada English, dia orang biasanya cakap first radical, second radical, third radical. Kalau lecture dalam bahasa Arab, dia kata kha ni is a fa kalimah, ain ni, ra ni adalah ain kalimah, jim ni adalah lam kalimah. Fa'ala is the model lah, model. Dia panggil model untuk semua fi'il madhi. Fi'il madhi. So kharaja, okay, dia kata kalau dia kata bertukar baris pada ain kalimah, maknanya bertukar baris pada ra. Nanti kita akan jumpa. Okay. So yang ni sambung yang tadi. Dia bagi contoh. So zahaba kita dah belajar dah. Maknanya he went. He ada dalam ni. So bila zahaba, kita extend kepada 14 domir yang tu. Domir yang kita dah belajar. So zahaba, zahabu, zahabat, zahabata, zahabana. So untuk anta, zahabata, zahabtum, zahabtuma, zahabtuma, zahabtum. Untuk muannas, zahabati, zahabatuma, zahabatunna. Untuk ana, zahabatu. Mana I went, zahabatu. We went, zahabana. Zahabana. So he went, zahaba. So fa kalimah dia dal, ha kalimah dia ha, ba kalimah dia lam kalimah dia ba. So fa ain lam ni sebagai model. Fa'ala ni is the actual word, maknanya do, he did. Fa'ala maknanya he did, dia dah buat. So fa'ala. So zahaba, ni fi'lun ni ditulis macam ni, sama. Kalau tak ada baris, kita boleh baca fi'lun, fa'ala. So zahaba. Jalasa, he sat. So jalasa, jalasu, jalasat, jalasata, jalasna. Jalasna untuk muannas, jamak. Okey, lepas tu anta, antum, antum. Jalasta, jalastuma, jalastum. Jalasti, jalastuma, jalastunna. I sat. I sat, jalastu. We sat, jalasna. Yang ni memang kena selalu main. Bila awal-awal belajar ni memang kena selalu drill benda tu. Drill benda tu sampai
sampai kita dah tak perlu drill lagi lah. So nasara, nasara maknanya he help. Ini Nasara, Nasaru, nasaru, lepas tu Nasarat, Nasarta, nasarata, Sarata, ah, Nasarna. nasarna, okay. Nasarna. Antum antum, nasarta, Nasartuma, Nasartum. Lepas tu Nasarti, Nasartuma, Nasartunna. tertunna, okay. Lepas tu Nasartu, Nasarna. Okay. So maknanya boleh tasrif. Okay. Dia panggil tasrif. Benda ni kita tasrif. Okay. Nah atau apa nama? Ya, lupa. Okay. Nasara. So fa kalimah dia nun. Fa kalimah dia nun. Ain kalimah dia yang tengah-tengah. Second radical. Dia huruf sad. Ra. Huruf ra dia panggil lam kalimah ataupun third radical. First, second, third. Mudah je. First, second, third. Fa, ain, lam. Untuk relatekan kepada model fa'ala. Okay. Sami'a. Okay, ini dia ada berubah. Ain kalimah dia ambil baris kasrah. Itu yang dia gunakan fa'ala. Fa, ain, lam tu. Sebab bila dia nak explain, kita nak explain pasal sami'a ni, kita kata ain kalimah dia ambil baris kasrah. Yang lain semua ambil baris fathah. Yang first three word ni zahaba, jalasa, nasara. Bila sampai kat sami'a, maknanya he heard. Sami'a, sami'u. Sami'u. Okay. Sami'at. Sami'ata. Sami'tunna. Sami'na. 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 Lepas tu Sami'ta. Sami'tuma, sami'tum. Lepas tu Sami'tum. sami'ti, sami'tuma, sami'tunna. Sami'ti. Sami'tuma. Sami'tunna. Lepas tu ana nahnu. I heard. Okay. Sami'na. Okay, we heard. Okay. So we is the fa'il, pelaku. Kita yang dengar. Kalau sami'tu, ana yang dengar. Saya yang dengar. Okay. Sami'a ni memang dapat jadi imam kena sebut lah. Kalau 5 kali. Sami'allahu. Okay. Sami'a, he heard. Siapa yang heard? Fa'il dia ada. Itu fa'il dia bukan mustatir. Okay. Bila ada jelas yang marfu' selepas fa'il. Okay. Ini fa'il. Okay. Ini fa'il. Okay. Ini fa'il. Lafazul jalalah fa'il. Okay. Ini pelaku yang mendengar. So siapa yang mendengar? Allah yang mendengar. Sami'allahu liman. Liman kita dah belajar dah ni. Liman ni ini masuk dalam konteks ni kita translatekan sesiapa lah. Ataupun who. For who. Bagi sesiapa. Bagi yang siapa yang okey. Ini fa'il. Fa'il dia hamidah. Fa kalimah, ain kalimah ambil baris kasrah. Lam kalimah baris fathah. Sami Allah yang hamidah ni maksudnya apa? He praised. Past tense. Okay. Jadi bagi sesiapa yang telah memuji
dia. Dia ni siapa? Dia ni okey, lafaz Allah. Jadi bagi sesiapa yang telah memuji Allah, Allah dah dengar. Faham? Bila imam bangun daripada rukuk, dia kata sami Allahu. Allah dah dengar. Allah dah dengar. Liman, bagi sesiapa yang telah memujinya, hamidah. Hamidahu. Jadi dia wakaflah hamidah. 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 Hamidahu. So hu ni apa? Dhamir muttasil. Dhamir muttasil. Untuk huwa. Kenapa huwa? Kenapa ambil hu? Sebab man. Okay. Man ni untuk anybody. Untuk anybody, single lah. Seorang je. Anybody lah. Individually. Okay. Dapat Okay. So, perkataan yang 1, 2, 3, 4, 5 dah. Karuma. Ini ain kalimah ambil baris Dhammah. Ain kalimah ambil baris dhammah. So, he became noble. Karim maknanya orang yang mulia. Karim. Orang yang mulia. Karuma. Karumu. Okay. Karuma. Karumu. Karumat. Karumat. Karumata. Karumna. They muannas become noble. Karumta. Karumtuma. Karumtum. They, you all become noble. Karumtum. Karumti. Karumtuma. Karumtunna. Karumtu. Karumna. So karumna, we become noble. Became noble. Past time. So bila kita tengok fi'il, first radical dia, maknanya ain kalimah, dia mesti baris fathah. Baris fathah. Dia ambil baris fathah. Okay. Third radical dia, lam kalimah pun baris fathah. Yang berubah baris adalah second radical dia, ain kalimah. Dia ambil baris fathah pun ada. Kasrah pun ada. Dhammah pun ada. So, tiga-tiga baris dia boleh ambil. Faham ni? Part ni. Yang second radical boleh ambil fathah, kasrah, dhammah. First radical dengan third radical dia semuanya baris fathah. Senang dia untuk fa'il. Yang nak Ni apply untuk semua fa'il. Apply untuk semua fi'il yang 3 huruf. Yang 3 huruf lah. Yang 3 huruf. Dan yang fi'il yang 3 huruf ni dia kebanyakannya 90% lah. Dia 3 huruf. Dipanggil fi'il sulasi. So ambillah mana-mana fi'il pun yang 3 huruf, dan kebanyakan fi'il dalam bahasa Arab dia 3 huruf, fi'il sulasi dia panggil. Setakat yang kita belajar ni first, second, even third book. Okay? Dapat tu So zahaba, jalasa, nasara, sami'a, karuma. Ini yang dia bagi dekat sini lah. Okay. Conjugation ni maknanya tasrif lah. Dalam bahasa Arab dipanggil tasrif. Conjugation. Maknanya conjugate. Maknanya daripada khoroja, dia punya asli dia. Khoroja untuk huwa. So he ataupun it
dia dah built in dalam ni. So dia mustatir dalam ni, fi huwa dalam ni. So dia tak payah nak tambah lah huwa khoroja ataupun khoroja huwa tak ada. Tapi kalau ada macam contoh sami Allah tu, macam khoroja, siapa yang dah keluar? Ali kata dah, Ali dah keluar. So Ali tu pelaku dia. Fa'il dia. Fa'il So kita ambil, yang ni kita dah drill lah. Khoroja. So alif is the fa'il. Alif is the fa'il. Untuk khoroja, untuk huwa, dia build in dalam ni. Dia tak keluarkan. Jadi khoroja. Okay, khoroja. Dua orang. So alif ni represent fa'il. Alif ni dhamir muttasil untuk fi'il khoroja. Khoroja untuk huma. Itu translate dia. Lepas tu home jamak lebih pada dua orang. Home khoroja. Wow saja. Alif ni dia panggil, dia explain kat sini. Ni nama dia alif al-wiqayah. Alif al-wiqayah. Okay. So alif ni bila datang perkataan apa tadi kita tulis zahabu, sami'a, apa tadi kita tulis? Lupa dah. Sebab bila waw ni dia tak bersambung kan. Bila tak ada alif ni, orang mungkin akan terbaca wa ni sebagai wa dan. Wa yang maksud dia dan. Kalau dia tak bersambung. Kita baru dia tulis tadi, lupa dah. Okay, tak apa. Okay, so huwa, huma, hum. So khoroja, khoroju. So kita extendkan pada fi'il yang lain. Untuk mu'annas, khorojat, ada ta. Okay, khorojat. So ta ni dia panggil apa? Ta'u ta'nis. Ta'nis ni datang daripada perkataan musanna. Musanna. Muannas. Muannas. Ta'u ta' at-ta'nis. Jadi ta'u ta'nis. Maksudnya ta'u ta'nis. Ta untuk feminin. Jadi ta ni represent singular feminin. Singular feminin. Dia. Ataupun dia boleh represent it juga. She ataupun it. Huma untuk dua orang. Khoroja. Ta ni represent mu'annas. Mu'annas. Ta'u ta'nis. Jadi untuk dua orang tambah alif. Jadi khorojata. Okay. Yang hunna. Okay. Hunna. Nun saja. Jadi jim ni dia jadikan dia main third radical bertukar jadi sukun. Third radical bertukar jadi sukun. Okay, so third radical bertukar jadi sukun. Jadi kharajna. Sukun. Okay, daripada fathah kepada sukun. Okay. So yang ni yang penuh semua sekali. So bila kita buat conjugation, kita buat tasrif, kita jumpa satu verb, so kita extend lah kepada semua 14 ni sebagai orang sebagai pelajar. So kita jumpa, kita extend lah kepada semua 14 ni. So ini jumpa khoroja. So khoroja, khoroju, khorojat, khorojata. Dia buat line ni sebab bila masuk mu'annas dah ramai kan, dia akan tukar pattern third radical dia ataupun ain kalimah dia, lam kalimah dia ambil baris
sukun. Jadi kharajna. Lepas kharajna. Lepas tu semuanya smooth sailing lah. Kharajna, kharajta, kharajtuma, kharajtum. Kharajtuma, kharajtunna. Okey, untuk ana lain sikit lah pattern dia. Kharajna. Kharajtu, kharajtu. Kharajtu untuk ana, untuk nahnu ambil na. Okey. Sebab itu yang mula-mula awal-awal dulu kita suruh hafal ni huwa huma hum hiya huma hunna ni. Anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Yang ini dia ambil yang ujung-ujung ni lebih kurang ujung-ujung ni untuk jadikan fi'il dhamir mustatir muttasil dhamir muttasil untuk untuk fi'il. Okey, so yang ni fi'il yang kita dah belajar. So dia bagi semua ni. Ini especially kita kena drill actually awal-awal mula-mula ni. Kalau malas buat tasrif ni, drill ni, dia macam lambat sikit lah, bukan lambat sikit, lambat banyak untuk apa ni, conquer bab fi'il ni, bab verb ni. Okay, so dalam slide ni. Biasanya ustazah dia suruh baca tu lah, baca gitu. Okay, sebab kita bukan budak-budak lagi, kita main hafal je kan, tak adalah hafal ni. So bila kita sebut karuma, kita tahu yang tu untuk huwa. Huwa ni he untuk singular masculine. Singular masculine ghaib. So bila kita kata karumu, karumu kita tahu yang ini untuk home, ramai. So perempuan seorang karumat. Karumata. Okay, so ini kita akan relate balik kepada dia punya dhamir dia lah. So kalau kita kata karumta, maknanya untuk anta. Karumtuma untuk anta, karumtum. Untum, you all. You all, karumtum, antum. So yang bahagian dhamir ni pun kena mesti cairlah untuk mudahkan kerja kita buat tasrif ni. So bila kita kata kita nak makan macam mana? Kita dah makan. Okey, mula-mula ambil makna makan, he ate dulu. Akalah. Jadi Okey, lambatlah sikit kan for now. Okey. Akalah. Dia ada hamzah so dia special sikit. Okey. Fa kalimah, ain kalimah, lam kalimah. So first radical, second radical, third radical dia semua ambil baris fathah. Okey. Akala. Akala. Akalu. Okey. So untuk huwa, untuk huma, akala. Balik. Okey. So untuk home, akalu. Okey. So huwa, huma, home. Okey. Untuk hiya, Akalat. Dia dah makan, perempuan. Akalat. Dia dah makan, perempuan. He ate, she ate. Okey. Kalau okey, ini dua orang dah makan. Akalata. Dia tak ada alif lah. Akalata. Okey. So akalata. Akalata ni dua orang perempuan dah makan. Okey. Bila pergi kenduri.
Semua dah makan. Okey. Ada nun, Akalna. nun dan niswah di baris atas. Akalna. Okey. Ain kalimah dia ambil baris sukun, akalna. Lepas tu, harta, anta antum Akalta. antum. Akaltuma. Akaltum. Hmm. Akalti. Akaltuma. Akaltunna. Hmm. So, I eat. Akaltu. Hmm. Akaltu. Hmm. Akalna. Okey. So, fahamlah tu macam mana nak kata aku dah makan. Ha? Aku dah makan. Dinner dah. I had my dinner. So, dinner apa? Asyak. Akal tu asyak. Akal tu asyak. I eat my dinner. Okay, asyak daripada berkadang kita sebut ansyak waktu ansyak. So, makan dinner. Waktu Okay. asyak. Tu asyak. Asyak. Maknanya asyak tu objek lah. Akal tu. I as the dua. Ana as the dua. Akal tu. Asyaan. Asyaan. Saya dah makan dinner. I ate dinner. Okay. Saya tak makan malam. Okay. Tak apa. Ini contoh. Okay, dapat ni So, yang ini dia. Kita nak introduce. Ini baru introduction ni. Mukaddimah. Untuk fi'il kita. So, fi'il yang dia ajar kita ni yang mudah. Kharaja, zahaba, sami'a, karuma ni untuk represent all the ain kalimah yang boleh ambil baris fathah, ada yang ambil baris kasrah, ada yang ambil baris dhammah. Okey. So dia punya conjugation ataupun dia punya tasrif dia macam itulah. Kharaja, kharaja, kharaju, kharajat, kharajata, kharajna. Lepas tu benda habis dia muannas jamak dah jadi senang. Just follow je muannas ni, ramai-ramai ni. So zahabata, zahabtuma, zahabtum. Okay, nak kata saya, I went to Shah Alam ke? So kita kata zahabatu ila Shah Alam. Zahabatu ila Shah Alam. Boleh? Boleh cakap Arab dah? Okay. InsyaAllah. Alright. Okay. So dalam doa banyak kita guna fi'al amar. Fi'al amar. So kita akan pergi ke fi'al amar lepas kita settle fi'al mudhari'. Okay. So fi'al madi ni kita kena banyak drill lah. So that bila sampai ke fi'al mudhari' present tense verbs sebelum sampai ke fi'al amar, ini kita banyak guna untuk doa. Macam kita duduk antara dua sujud. Kita kata apa? Rabbi. Amni, wajibudni, wafahni, wazubni, wahafini, wafuhani. Okay, itu kita tahu sebut. Kita faham tak maksud sebut tu? That's another question lah. So we are going to that. So ghafara. Walhamdi ni rahmat tidak aku kan? Ya. Itu tidak aku. tak apa, cikgu tak. Terjemahan memang kita daripada kecil-kecil lagi kita dah diajar terjemahan dia. Okey. Ghafara. Ini dia punya fi'il dia. Ghafara. Siapa yang memberi keampunan? Ghafara. Ghafarullah. Jadi Allah sebagai fa'il, pelaku yang ini beri keampunan. Maknanya maksud dia beri keampunan ni fi'il dia. Okey, fi'ilun dia. Translation ni maknanya beri ampun. Maknanya mengampunkanlah. Ya Allah mengampunkan. Ghafarullah. Okey ini kita advance sikit. Dia tak mau bagi.
Okey, ghafarallah. Okey, dapat ni. Okey. Ghafarallah. Allah telah mengampunkan. Sebab dia ini fi'il apa? Fi'il madhi past tense. Okey. Ghafara yaghfiru. Dia ada tambah ya. Ini jadi sukun. Ini untuk fi'il mudhari'. Yaghfi. Ini jadi baris dhammah. Ini fi'il mudhari' present tense ataupun future tense. Imperfect. Kalau yaghfirullah, okey, sama ada Allah sedang mengampunkan ataupun akan mengampunkan. Okey, so kita minta fi'il amar dia buang ni, dia sukunkan ni. Jadi huruf yang fa kalimah ni dia mula dengan huruf sukun, tak boleh nak sebut. Jadi dia tambah apa? Dia tambah alif, hamzatul wasal. Jadi ini okey. Ini baris bawah ighfirli. Okey. Ighfirli. Okey. So bila kita sebut Rabbi. Kita sebut Rabbi sebab ada ya. Ini ya mutakallim. Ya untuk ana. Rabbi. Okey. Bila okey, ni sukun. Okey. Rabbir fir. Ini kita dah belajar lam untuk for. Dan ya mutakallim. Okey. So Tuhanku. Ampunilah akan aku. Tak ada akan kat sini. Saya translate. Ampunilah bagiku. Ampunilah for atau ampunilah aku je. Li. Ampunilah aku je. Li. Translate dengan bahasa mudah lah. Rabbi, Tuhanku, ampunilah. Kita minta ni. Ighfir li. Ini fi'il amar. Amar maknanya apa? Command ataupun request. Ini fi'il amar. Amar. Okay. Amir dia pemerintah. Amrun maknanya permintaan, request, arah. Fi'il amar. Okey. Boleh faham ni? So bila sebut Rabbi firli. Okey, kalau untuk na ya ni jadi untuk lana. Okey. So yang ni pun kena tukar. Rabbana. Okey. Rabbana fir lana. Okey. So Rabba ya pun kena tukar lah. So dia sebenarnya yang kita tak sebut, ni harfun nida ni di drop. Dia dropkan harfun nida terus sebut Rabbana. Kalau tidak, kalau dalam penulisan dia tak boleh lah sebab dia tak boleh buka dengan mansub. Dia mesti buka dengan marfu'. So yang kita omit ni ya Rabbana. So bila ya ni commonly kita omit lah, kita drop. Kita terus sebut Rabbana fir lana. Ini dalam doa Rabbana fir lana dzunubana. Dzunubana. Kalau untuk seorang Rabbil firli dzunubi. Dzunub. Makni zambun. Zambun maknanya dosa. Sin. Dosa. Okey, dosa bukan dia sikit, banyak. Jadi kena banyak. Jadi zunub. Okey, zunub. Nah, ni jamak. Jamak untuk dosa. Dosa-dosa. Zunubun. Okey. Dosa-dosaku. Tambah ya mutakallim. Zunubi.
Jadi yang ni baris bawah. Dunia. Okey. Ampunilah dosa-dosaku. Okey. So, untuk ramai. Dunubana. Kenapa jadi ba? Kenapa ba? Sebab ini baris atas. Dia mansub. Dia mansub sebab dia objek kepada apa? Fi'il. Apa? Fi'il dia ghafara. Yaghfirli. Jadi dia jadi zunubana. Kalau nak kata dosa-dosa kami saja, zunubuna. Bila dia jadi objek kepada sentence sebab ada fi'il, zunubana. Dia mansub. Nanti yang tu later lah. So yang ni nak bagi faham, bila kita minta ampun, kita kata Rabbil Firli. Orang lelaki biasanya dia akan minta ampun untuk keluarga dia sekali lah. Jadi dia kata Rabbana Fil lana Zunubana. Kalau dia ketua, dia minta untuk anak-anak buah dia sekali, Rabbana Fil lana. Dalam duduk antara dua sujud, Rabbil Firli. Maknanya Tuhanku, ampunilah aku. Lepas tu warhamni. Yang lain tu cari makna dia, and then cari makna dia. Lepas tu apa? Just translate lah. And then extend kepada grammar yang kita faham ni. Dan supaya kita betul-betul faham kenapa kita sebut Rabbil Firli. Okey. Okey, cukup. Itu ke sebelah dah. So malam ni kita tutup dengan tasbih kifar. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran jazilan. Sama-sama. Syukur.